Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 3 bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini masih lagi bab 3 pengangkutan 3.2 sistem peredaran darah bahagian 3. Kita fokuskan kepada denyutan jantung dan nadi. Okey, so dalam 3.2 sistem peredaran darah bahagian 3 ini kita ada satu sahaja standard pembelajaran, iaitu menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. So kita tak buatlah eksperimen, kita tunjuk data-data sahaja. Okey, selepas itu kita pergi kepada denyutan jantung. Okey, denyutan jantung ketika berdegup menghasilkan bunyi loop-dup. So kalau kita dengar dekat dada kita, dia akan bunyi dua bunyi, iaitu loop-dup, loop-dup, loop-dup. So dari mana datangnya bunyi loop-dup ini? So bunyi loop ini terhasil akibat daripada penutupan injap bikuspid dan injap trikuspid antara atrium dan ventricle. So ini akan menyebabkan jantung itu mengecut. Okey, dia akan terjadi waktu jantung mengecut. Kita namakannya sebagai keadaan sistol, kita panggil sebagai tekanan sistolik. So bunyi dup pula terhasil akibat daripada penutupan injap sabit di aorta dan arteri pulmonari dalam jantung. So apabila jantung itu mengendur, dan kita panggil keadaan ini sebagai keadaan diastol, tekanannya ialah tekanan diastolik. So sistol dan diastol ini menyebabkan jantung ini berbunyi loop-dup. Okey, hasil daripada penutupan injap. Okey, kalau loop injap bikuspid dan trikuspid, kalau dup pula ialah injap sabit di aorta dan arteri pulmonari. Okey, seterusnya kita pergi kepada tekanan sistolik dan tekanan diastolik. So kita tengok apa bezanya. Okey, tekanan sistolik ini berlaku apabila otot jantung mengecut. Okey, maknanya jantung sedang mengepam darah ke seluruh badan. So injap trikuspid dan bikuspid tertutup menyebabkan bunyi loop akan terhasil. Okey, tekanan darah akan meningkat. Selepas itu darah diangkut dari jantung ke seluruh badan. Okey, masa ini jantung mengepam darah ke seluruh badan kecuali ke peparu. Okey, seterusnya tekanan diastolik pula berlaku apabila otot jantung mengendur. Okey, maknanya jantung itu menerima darah daripada sel-sel badan. So bunyi dup itu terhasil daripada injap sabit yang tertutup di antara atrium dan berlaku di atrium dan aorta. Okey, bukan atrium, di arteri pulmonari dan aorta. Okey, tekanan darah akan menurun kerana darah baru masuk dalam jantung. So darah memasuki ruang jantung. Darah ini diangkut daripada sel badan lah. Okey, selepas itu kita tengok sikit gambar rajah sistol dan diastol. So tengok sini injapnya. Okey, kalau tekanan sistolik ni ataupun keadaan sistol, okey, darah itu akan diangkut dari jantung ke seluruh badan. So masa ini injap trikuspid dan injap bikuspid di antara atrium dan ventricle akan tertutup dan menghasilkan bunyi loop. Kalau keadaan diastol pula, kita tengok kat situ darah memasuki ruang jantung daripada sel badan, menyebabkan injap sabit tertutup yang berada di aorta dan arteri pulmonari dan menghasilkan bunyi dup. So kita tengok jantung kita ni dibunyi loop dup, loop dup. Okey, awak dulu tengok dekat Google ataupun dekat YouTube bunyi jantung macam mana, ataupun awak rasa sendiri dada awak. Okey, dia akan bunyi. Okey, kalau ada stetoskop lagi clear lah, dia akan bunyi loop dup itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengukuran tekanan darah. Diukur dengan mengambil dua ukuran berdasarkan keadaan jantung yang kita bincang tadi, iaitu dalam keadaan jantung mengecut dan dalam keadaan jantung mengendur. So kalau mengecut kita panggil tekanan sistolik yang kita terang tadi, dan jantung mengendur ini ialah keadaan diastolik. So nilai normal bagi sistolik ni ialah 120 mm mercury. Itu ialah unit bagi ukuran tekanan darah. Okey, kalau diastolik pula ialah nilai normalnya 80 mm mercury. Kenapa tekanan sistolik mempunyai nilai yang lebih tinggi berbanding bacaan diastolik? Kerana tekanan sistolik ini jantung itu baru pam darah ke seluruh badan. Okey, maknanya tekanan itu sangat tinggi. Okey, jantung baru pam darah ke seluruh badan. Jadi tekanan yang dihasilkan oleh jantung itu, darah tu mengalir lebih laju sedikit berbanding diastolik. Okey, diastolik ini ialah darah daripada badan masuk ke jantung. So tak berapa nak laju sikit tekanan dia. Sebab itulah tekanan sistolik ni lebih tinggi bacaan berbanding tekanan diastolik. Alright, seterusnya kita pergi kepada tekanan darah. Kita tengok sikit macam mana tekanan darah terhasil. Tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. Okey, kalau tengok gambar rajah ni, so bila darah mengalir melalui salur darah, dia akan memberi tekanan kepada dinding-dinding salur-salur darah. Okey, sebab itulah berlakunya tekanan darah. Okey, sebab apa? Sebab jantung akan pam darah melalui salur darah. So darah beredar dalam salur darah dan menghasilkan tekanan. Sebab itulah kita panggil sebagai
sebagai tekanan darah. Contoh, kita boleh tengok kepada pipe bomber. Kalau pipe tu tak ada air, pipe dia akan lembek. Okey, tak ada tekanan. So bila kita alirkan air, okey, pipe tu akan keras sebab ada tekanan yang dikenakan oleh air tersebut. Juga macam darah. Sebab apa salur darah tu boleh ada tekanan tinggi? Disebabkan oleh darah yang mengalir, yang disebabkan oleh jantung pam darah tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada alat yang mengukur tekanan darah. Kita panggil sebagai sphygmomanometer. So sphygmomanometer ni terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama mercury. Yang ni kita biasa tengok doktor-doktor yang berpengalaman pakai. So mereka menggunakan stetoskop untuk dengar denyutan nadi, untuk dia boleh ukurlah tekanan darah kita. Yang kedua ialah aneroid. Yang ketiga yang kita boleh awak tak payah doktor pun tak apa, beli sahaja di farmasi dan sebagainya. Kita letak sahaja di tangan dan dia terus menunjukkan nilai bacaan tekanan darah yang kita panggil sebagai sphygmomanometer digital. So unitnya ialah dalam milimeter mercury yang saya beritahu tadi, simbol mmHg. Hg tu ialah mercury, mm tu ialah milimeter. So milimeter mercury. Okey, seterusnya kita pergi kepada mengukur dan merekod tekanan darah. So macam mana kita nak ukur dan rekod tekanan darah berdasarkan bacaan sistolik dan diastolik. So bacaan normal bagi manusia biasa yang sihat ialah 120/80 mm mercury. So ni ialah bacaan normal. Kalau kita pakai sphygmomanometer digital, ada bacaan dekat situ. So bacaan di atas ialah tekanan sistolik, tekanan di bawah tu ialah tekanan diastolik, dan kalau ada gambar jantung dekat situ, itu menunjukkan denyutan nadi. Okey, berapa denyutan nadi per minit. Nanti kita akan bincang denyutan nadi. So bacaan tekanan darah yang ada pada sphygmomanometer digital ni ialah 121/71 mm mercury. Alright. Seterusnya kita pergi kepada kadar denyutan nadi. So apabila jantung berdegup, darah akan dipam ke seluruh badan. So dinding saluran darah akan mengecut dan mengendur semasa darah mengalir melaluinya. So ada kawasan di mana arteri yang ada dalam badan kita ni terletak sangat dekat dengan permukaan kulit. So kita dapat rasa titik nadi. So titik nadi ni ialah denyutan yang disebabkan oleh degupan jantung dapat dirasai. Okey, so denyutan nadi ni kita boleh rasa sebab ada kawasan salur darah ni terletak berhampiran dengan arteri. So bila darah mengalir melalui arteri, so kita boleh rasa denyutan nadi tersebut. So di mana titik nadi pada badan? Okey, kalau kita nak baca nadi pada badan kita ni, kadar denyutan nadi, kita boleh ukur dengan cara meletakkan 2 jari pada titik nadi. Yang paling biasa kita buat, kita letak di tangan kita. Okey, so kita pun boleh kira denyutan nadi selama 60 saat 1 minit. So kita boleh buatlah bacaan berapa denyutan nadi per minit. So kita boleh tahu bacaan nadi kita macam mana. So kadar denyutan nadi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kita akan buat eksperimen selepas ini. Okey, so titik nadi pada badan ni kita boleh tengok dalam badan kita ni banyak titik nadi sebenarnya, bukan dekat tangan kita sahaja. So yang pertama ada dekat temporal di bahagian kepala atas, selepas tu di leher, karotid, di brachial, selepas itu di ulna, di radial, okay, selepas tu di femoral, selepas tu di popliteal, iaitu kawasan pelipat di bahagian kaki belakang lutut kita. Selepas tu di kaki tibial dan di dorsalis pedis. Okey, ni ialah titik-titik nadi yang ada pada badan kita. So hari ini kita akan buat eksperimen bagi menentukan kadar denyutan nadi manusia. Kita tengok sahaja data. So kita buat beberapa faktor. Kita tengok dekat sini. Yang pertama faktor jantina, faktor umur dan faktor aktiviti fizikal. Okay, sama ada kita berehat, berjalan atau berlari. Umur kita tengok daripada kanak-kanak, orang dewasa dan orang tua. Dan jantina ialah lelaki dan perempuan. So kita tengok satu persatu. Jantina dahulu. So pembalik ubah yang kita boleh buat dekat sini ialah dimanipulasikan. Kita ubah-ubah ialah jantina. Bergerak balas kita nak tengok kadar denyutan nadi. So yang dimalahkan tempoh masa, umur dan jenis aktiviti fizikal. So data yang saya dapat ialah kalau jantina lelaki, kadar denyutan nadinya 59.6, perempuan 62.4. So dekat sini kita boleh buat pemerhatian bahawa perempuan mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi berbanding lelaki. Kerana apa? Kerana perempuan mempunyai kadar denyutan nadi lebih tinggi kerana saiz jantung perempuan tu lebih kecil. So bila perempuan ni mempunyai saiz jantung yang lebih kecil, jantung akan mengepam lebih banyaklah berbanding lelaki. So kadar denyutan nadi perempuan akan lebih tinggi.
Okey, yang kedua faktor umur, kita tengok pemboleh ubahnya ialah umur, dimanipulasinya umur, bergerak balas kadar denyutan nadi, dimalahkan tempoh masa, jantina dan jenis aktiviti fizikal. So kita tengok umur dekat sini, pemerhatiannya kalau 5 hingga 10 80.4, 16 hingga 18 71.2, 30 hingga 40 66.3 dan 50 hingga 70 55.2. So kita dapat buat pemerhatian dekat sini, kadar denyutan nadi kanak-kanak tinggi kerana kadar metabolismenya tinggi. So semakin bertambah umur kita, semakin rendah kadar denyutan nadi. So kanak-kanak tinggi sebab apa? Sebab kadar metabolisme tinggi. Sebab itulah kanak-kanak ni berlari sana sini tak berhenti kan. Okay, macam awak kecil-kecil dululah. Okey, selepas tu kadar denyutan nadi akan semakin berkurang apabila umur semakin meningkat kerana jantung mengalami proses penuaan. So jantung ni lama-lama dah tua lah. So lambatlah sikit dia akan mengepam darah tersebut. Okey, faktor yang ketiga ialah aktiviti fizikal. Okey, kita buat pemboleh ubah dimanipulasi jenis aktiviti fizikal, bergerak balas kadar denyutan nadi, dimalahkan tempoh masa, jantina dan umur. So kalau kita tengok kat sini, kita buat 3 aktiviti fizikal iaitu rehat, berjalan, berlari. So kalau rehat 60.3, berjalan 78.9, berlari 115.3. So aktiviti fizikal yang cergas meningkatkan kadar denyutan nadi. Semakin cergas kita buat aktiviti, semakin tinggi kita punya kadar denyutan nadi. Sebab apa? Sebab otot memerlukan lebih oksigen. Jantung akan mengepam ataupun berdegup dengan lebih cepat sebab untuk mengangkut bekalan oksigen yang mencukupi untuk badan melakukan proses respirasi sel untuk menghasilkan tenaga. Okey, semakin banyak kita buat aktiviti cergas, semakin tinggilah kadar denyutan nadi kita. Faktor yang keempat ialah faktor kesihatan badan. Kalau kita demam, letih, kehilangan darah dan sakit, so ini akan menyebabkan kadar denyutan nadi kita akan meningkat. Kalau kita pengsan ataupun ada masalah jantung, itu akan membuat kadar denyutan nadi kita akan menurun. Okey, so seterusnya kita akan pergi kepada faktor yang lain yang mempengaruhi kadar denyutan nadi kita. Kalau tahap kecergasan, atlet mempunyai kadar denyutan nadi lebih rendah daripada orang normal. Kerana apa? Kerana otot jantung atlet ini lebih kuat, lebih tebal sebab mereka ini menjalani aktiviti-aktiviti fizikal, ada stretching, ada warming up, workout dan sebagainya. Okey, selepas itu bergantung kepada emosi kita. Kalau dalam keadaan perasaan resah, meningkatkan kadar denyutan nadi kita, berdebar dan sebagainya. Okey, selepas itu faktor yang lain ialah pengambilan ubatan. So boleh menaikkan atau menurunkan kadar denyutan nadi kita. Contohnya, kalau ubat darah tinggi, dia boleh merendahkan kadar denyutan nadi kita. Okey, kalau kita ada penyakit, contohnya penyakit jantung dan sebagainya, so penyakit jantung atau tiroid merendahkan kadar denyutan nadi kita. So seterusnya ialah faktor lain, suhu badan dan persekitaran. Kalau suhu persekitaran tinggi, dia akan meningkatkan kadar denyutan nadi kita. Okey, seterusnya ialah apabila kita lepas makan, okey, kadar denyutan nadi kita akan meningkat kerana proses penghadaman sedang berlaku. Sebab itulah kalau kita ni lepas makan, janganlah terus kita bersukan kerana bahaya. Okey, kalau kita makan, lepas tu kita bersukan pula, jantung kita terpaksa bekerja lebih kuat. Sebab itulah kalau kita tengok sesiapa yang main sukan selepas makan ni boleh menyebabkan sakit jantung, kadang-kadang boleh menyebabkan pengsan dan ataupun lebih teruk lagi boleh menyebabkan kematian. Okey, seterusnya kita pergi kepada julat kadar denyutan nadi dan tahap kesihatan manusia. So kita boleh buat julat. Okey, nak tahu sihat ke tak sihat ni, kita tengok kadar denyutan nadi kita. Kalau berada paras kurang daripada 40, rendah sangat, kita ni tidak sihat. Okey, bahaya. Okey, kalau kita 40 hingga 60, kita ni merupakan seorang atlet. Okey, kalaulah kita ni 60 hingga 100 per minit, ni ialah kadar denyutan nadi per minit, kita dalam keadaan normal. Kalau lebih daripada 100, bahaya. So bolehlah jumpa doktor dengan segera. Okey, sangat bahayalah, mungkin ada masalah jantung dan sebagainya. Okey, so boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini. Okey, awak tekan saja link di description video di bawah ini dan jangan lupa tekan subscribe. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Okey, selepas itu kalau ada soalan ke apa ke, boleh tanya dekat komen di YouTube ataupun awak pergi tanya di page Facebook saya, Cikgu Taufik Ibrahim. Okey, seterusnya kita akan belajar pembelajaran seterusnya 3.2 lagi, sistem peredaran darah bahagian 4 pula. Kita akan bincang kepada kepentingan menjaga kesihatan jantung. Kita akan bincang sikit penyakit-penyakit jantung dan sebagainya. So panjang jugalah saya nak explain. Okey, dalam buku teks dia ada aktiviti saja, tapi untuk slide ni saya akan explain sebaik mungkin lah. Okey, jadi terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.